biyassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, semua dah buka muka surat 194 ayat yang ke-41. Muka surat 194 ayat yang ke-41. Ayatnya berbunyi infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey. Ayat kita hari ini. Infiru, berangkatlah kamu. Infiru, Recording in progress. Berangkatlah kamu. Khifafan, dalam keadaan ringan. Khifafan, terjemah dia dalam keadaan ringan. Wa, dan siqalan, berat. Terjemah siqalan, berat. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan ataupun berat. Itu ayat kita hari ini. Dalam keadaan ringan ataupun berat. Wa, dan jahidu, berjihadlah kamu. Jahidu, berjihadlah kamu. Bi dengan amwalikum, harta benda kamu. Wa, dan anfusikum, diri-diri kamu. Anfusikum, diri-diri kamu. Fi sabilillah, di jalan Allah. Fi sabilillah, di jalan Allah. Zalikum, demikian itu. Zalikum, demikian itu. Khairun, lebih baik. Khairun, lebih baik. Lakum, bagi kamu. Lakum, bagi kamu. In, jika. Kuntum, kamu semua. Ta'lamun, mengetahui. Okey, baik. Terjemahkan ayat pertama kita. Puan Izzah ni terjemahkan boleh? Puan Izzah. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkatlah kamu dalam keadaan ringan dan berat, dan berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu di jalan Allah. Demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu semua mengetahui. Okey, terima kasih Puan Izzah. Kita sekarang bermula daripada ayat minggu lepas, ayat yang ke mana hilang. Okey, bermula daripada ayat minggu lepas, ayat yang ke-38. Sampailah ayat hari ini dan sampailah ayat yang minggu depan, minggu seterusnya mengenai perang Tabuk. Kita masih lagi bincang mengenai perang Tabuk. Perang terakhir yang disertai oleh Nabi SAW sebelum baginda SAW wafat, perang Tabuk. Jadi minggu lepas kita bincang ayat 38, 39, 40. Allah kata kalau kamu tak nak tolong, Allah akan tolong Nabi. Kalau kamu tak nak pergi perang, Allah tak kisah pun, Allah tak rugi pun, agama Islam tak rugi pun, kerana Allah boleh pilih orang lain yang sanggup, yang berani, yang sudi, yang tak takut, yang sanggup tinggalkan harta benda keluarga untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi perang Tabuk ni, minggu lepas saya rasa saya dah cerita, dalam mana-mana peperangan lain Rasulullah SAW akan rahsiakan arah tuju. Maksud arah tuju, nak perang kat mana, nak tawan siapa, nak takluk negeri mana, Rasulullah akan rahsiakan. Takut munafik sebarkannya. Tapi dalam peperangan Tabuk ni Rasulullah SAW cakap dengan terus terang pada semua sahabat-sahabat, agar pada semua orang Madinah, agar mereka bersiap sedia, buat persiapan untuk pergi perang menghadapi tentera Rom. Setelah Rasulullah SAW dengar berita orang Rom bersiap-siap nak serang Madinah, maka Nabi keluar daripada Madinah untuk menghadapi tentera Rom. Jadi dalam peperangan Tabuk ni Rasulullah SAW nak suruh orang Islam, semua sahabat-sahabat Madinah, semua orang Islam untuk keluar habis-habisan. Nak suruh semua keluar. All out.
ataupun full blast, orang dia panggil. Semualah kena bawa. Maka dalam ayat ni Allah Ta'ala kata, berangkatlah kamu di perang. Infiru tu, perkataan pertama kita malam ni, infiru. Infiru tu daripada perkataan infiru tu keluarlah perkataan nafiri, semboyan yang ditiup untuk panggil orang pergi perang. Keluarlah kamu untuk pergi perang sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Sama ada dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ada 6 ataupun 7 pendapat lah. Ada 6 ataupun 7 pendapat mengenai ringan atau berat. Pertama, Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan bahawasanya maksud ringan atau berat kat sini ketika badan sedang cergas ataupun ketika badan sedang lembek, lemah, tak larat. Masa ni, orang Islam baru je selesai perang Hunain. Kita bincang minggu lepas kan. Orang Islam baru je selesai perang Hunain, baru je balik ke Madinah. Ingat dah boleh lah relax sekejap. Tak sampai setahun pok tak kena pergi perang pula kat Tabuk. Di masa tu kita kata badan tak cergas. Badan lembek. Indonesia panggil lamban. Saya pun tak tahulah maksud lamban tu, tapi maksudnya badan lembek. Jadi Ibnu Abbas dan Qatadah kata, masa tu kamu ada semangat ke, tak ada semangat ke, badan cergas ke, badan lembek ke, pergi perang juga. Itu maksud yang pertama. Ringan atau berat. Jadi kalau badan ringan maksudnya cergas, kuat, semangat. Kalau badan berat maksudnya masa tu kurang semangat, tak ada semangat, lembek. Betul kan? Kita kadang-kadang malam-malam dah nak tidur dah, kawan ajak pergi minum. Masa tu bukan tak nak minum dengan kawan, tapi badan dah letih. Satu hari kerja, satu hari mengajar, contoh dah penat, contoh lah. Tapi kalau pagi-pagi bangun-bangun, pukul 9, pukul 10 dekat kawan ajak pergi minum, boleh, tak ada masalah. 2 jam, 3 jam kedai mamak boleh. Masa tu badan tengah cergas, tak ada masalah. Menurut Imam Mujahid, maksud ringan ialah kaya. Maksud berat adalah miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita duit banyak, orang ajak lah, kawan-kawan ajak pergi bercuti Langkawi, kawan-kawan ajak pergi mana lagi, adik-beradik ajak pergi Langkawi, ajak pergi Terengganu, ajak camping, contohlah. Kalau kita tengah duit banyak, no problem. Setiap hujung minggu boleh pergi. Tapi kalau jenis tak ada duit, tu tak bayar lagi, ni tak bayar lagi, sewa rumah tak bayar lagi, kereta tak bayar lagi, orang ajak berat sikit. Bahkan bukan sekadar nak pergi bercuti, bukan sekadar nak pergi camping, berat. Balik kampung pun kadang-kadang tak boleh. Bukan apa? Miskin, duit tak ada. Jadi dalam keadaan Tabuk ni, Allah Ta'ala seolah nak kata apa dia? Hang masa tu tengah miskin ke, hang masa tu tengah kaya ke, hang kena pergi perang. Tu maksud all out dekat sini. Menurut Imam Hasan Basri, maksud ringan ialah muda, belia. Manakala maksud berat adalah tua. Hasan Basri kata. Jadi kamu masih orang muda, ya memang kamu selayaknya pergi perang, tu maksud ringan. Ataupun kamu orang dah tua, berumur, kamu juga kena pergi perang. Masa ni umur Nabi berapa? Lebih kurang 61 tahun. Nabi masa ni umur 61 tahun, pergi juga perang. So kamu tu nak bagi alasan tua tak larat. So maksud ringan atau berat kat sini, pergilah berperang dalam keadaan kamu ringan atau dalam keadaan kamu berat, maksudnya kamu tengah muda belia, kuat, ataupun kamu tengah tua, kamu dah tua, kena pergi perang juga. Yang keempat, Zaid bin Ali mengatakan bahawasanya maksud ringan ialah masa tu kamu tidak ada rintangan masalah. Zaid bin Ali kata, masa tu kamu tidak ada sebarang rintangan masalah. Itu maksud ringan. Ataupun masa tu kamu ada macam-macam masalah. Anak nak sekolah, anak nak iuran, anak nak masuk U, gitu kan? Kita kadang-kadang cuti sekolah, baliklah kampung, tapi tak boleh lah balik kampung cuti sekolah ni sebab nak daftar, nak pertama, nak buat interview anak kedua, anak ketiga, nak pergi hantar kerja. Jadi kita duit ada, tak ada masalah, badan sihat, badan muda, tak ada masalah. Tapi cuti sekolah ni kita tak boleh nak pergi berjalan. Cuti sekolah ni kita tak nak balik kampung sebab anak-anak nak daftar sekolah lah, nak daftar universiti, nak interview, masuk tahfiz, macam-macam. Jadi itu kita panggil rintangan, masalah yang mendatang. Jadi menurut Zaid bin Ali, maksud ringan dan berat kat sini, masa tu kamu tengah ada masalah yang ada urusan yang mendatang yang nak diselesaikan ke, ataupun masa tu kamu memang tengah free, semua dah selesai, anak dah selesai sekolah, anak dah selesai interview, baju sekolah anak dah selesai cari, contoh. Masa tu apa saja situasi kamu, ada masalah mendatang ke, tak ada masalah mendatang ke, pergi juga pergi perang. Tidak boleh bagi alasan, anak nak sekolah, nak pergi cari baju sekolah, apa lagi? Anak nak interview, anak nak cari kerja, macam-macam lah. Jadi menurut Zaid bin Ali, no. Apa saja alasan yang merintang, apa saja alasan yang baru datang, kena tolak tepi. Allah kata,
sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Maksudnya masa tu kamu ada masalah urusan penting ke, kamu memang dah free tak ada apa-apa ke, kena pergi perang juga. Menurut Zaid bin Aslam, dia kata apa dia? Ringan ni orang bujang. Ringan ni orang bujang. Berat tu orang berkeluarga. Tuan-tuan dan puan-puan, kita orang bujang. Pergi haji 40 hari, 44 hari ke, 400 hari ke, tak ada masalah bujang. Kita tak ada isteri untuk dirindui, tak ada anak-anak untuk dirindui. Bujang. Betul kan? Orang tak boleh ajak 40 hari, boleh. Orang tak boleh ajak 4 bulan, boleh. Bujang. Tak ada masalah. Tapi bila ada isteri, ada anak, berat. Pergi haji, pergi umrah 2 minggu, dah tak sabar nak balik dah. Rindu ke anak. Rindu ke anak. Jadi orang dah kahwin, orang dah ada family, ujian dia berat. Lagi berat jalan Allah ni. Orang bujang tak ada masalah, dia mati, tak ada masalah, dia mati. Tapi orang yang dah kahwin, dah ada anak isteri, dia fikir kalau dia pergi perang, kalau aku mati macam mana anak isteri aku nak survive? Macam mana isteri aku dah tak kerja, anak sekolah lagi, kecil lagi. Dia fikir macam tu. Jadi beratlah bagi dia. Orang bujang, no problem. Nak suruh pergi Palestin sekarang? Boleh. Nak suruh pergi Syria sekarang? Boleh. Suruh pergi Ukraine? Sorry, tak termasuk dalam urusan kan. Macam tu lah. Jadi masuk ayat ni, kamu bujang ke, kamu dah kahwin ke, maksudnya kalau kamu bujang, kamu ringan. Okey, boleh. Kalau kamu dah kahwin, kamu rasa berat hati nak pergi. Sebab terpaksa berjauhan dengan anak isteri. No. Dalam kes ni, Allah kata, infiru khifafan wasiqalan. Pergi juga perang. Sama ada kamu dalam keadaan ringan ataupun kamu dalam keadaan berat. Itu maksud Zaid bin Aslam. Menurut Ibnu Zaid, dia pendapat lain sikit. Dia kata, macam dekat dengan miskin kaya tapi ada beza sikit. Maksud ringan adalah orang yang tidak banyak harta, manakala maksud berat adalah orang harta benda yang banyak. Macam ni. Kita orang miskin, kita tak ada apa sangat nak tanggung. Kita sekadar selesai bayar sewa rumah, bayar kereta. Dah selesai lah. Tapi orang ada banyak kereta, orang ada banyak rumah, orang ada kebun, orang ada pera lembu, pera kuda, pera kambing. Jadi dia masalah nak spend harta tu tak ada masalah, harta dia banyak. Tapi kalau dia pergi perang, kalau dia nak pergi perang, siapa nak urus kambing aku? Siapa nak urus kedai-kedai makan aku? Siapa nak urus aku punya kebun-kebun kurma? Ni maksudnya banyak harta membuat dia rasa berat nak pergi. Ada setengah orang tu dia ada rumah sebiji, kambing seekor. Jadi dia nak tinggal rumah sebiji kambing seekor, tak ada masalah. Isteri dia boleh settlekan kambing seekor. Orang yang ada kandang kambing, kandang lembu, kuda lagi 4-5 ekor, nak pergi tinggal lama-lama, isteri dia tak lagat nak buang naik kuda hari-hari, contohlah. Nak pergi hidupkan api untuk panaskan kambing hari-hari, isteri dia tak lagat. Jadi dia, bila banyak harta berat nak pergi. Bila banyak harta berat nak pergi perang. Atau orang yang tak ada harta banyak sangat, dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah sangat nak pergi perang. Maka tuan-tuan dan puan-puan, maksud ayat ni, kamu masa tu tengah banyak harta berat nak tinggal ke, ataupun kamu masa tu memang tak ada harta banyak sangat, mudah nak tinggal, kamu tetap kena pergi perang juga. Berapa dah ni? 5 dah tak silap saya. Yang keenam, Imam Auza'i. Imam Auza'i kata, maksud ayat ni ialah, ringan tu adalah tentera yang naik kenderaan. Tentera yang naik kenderaan. Manakala berat tu adalah tentera yang berjalan kaki. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam peperangan ni, seekor kuda dan seekor unta digile-gilekan oleh sahabat-sahabat. Seekor kuda gile 3 orang. Seorang naik, 2 orang berjalan. Mungkin lepas 3-4 kilometer, turun pula seorang tu. Yang seorang lagi pula naik. Seekor kuda, seekor unta bergile-gile. Jadi orang yang kena jalan kaki, Allah, beratlah. Okey, orang yang kena naik kuda, naik unta, orang yang memang ada kuda, ada unta sendiri, dia tak berat sangat. So bagi dia tak ada masalah. Tapi yang nak fikir kena jalan kaki, gila-gila, dia rasa berat sikit. So Imam Auza'i kata, hang naik kuda ke, hang jalan kaki ke, hang ada kenderaan ke, kena pergi jauh. Itu maksud ringan dan berat kat sini. Menurut Imam An-Nakhai, beliau berkata, maksud berat adalah tentera yang duduk depan sekali. Tentera yang duduk depan sekali. Dalam ketenteraan, kalau sayap kanan dipanggil Maimanah, sayap kiri dipanggil Maisarah. Depan sekali ni, contoh kita nak pergi perang, kita satu tempat, kita nampak pihak musuh yang mula-mula sekali. Kumpulan depan sekali, barisan harapan dalam pihak musuh ataupun tentera kita sendiri dipanggil Tali'ah. Dipanggil Tali'ah. Talam ya ainta, Tali'atun.
Daripada perkataan Tali Antoni keluarlah nasyid Tala'al badru alaina. Yang mula-mula terbit, yang mula-mula timbul, yang mula-mula nampak. Jadi menurut Imam Nakhai, yang berat ni adalah, maksud berat kat sini, sama ada kamu tentera barisan hadapan ataupun kamu bukan tentera barisan hadapan. Kamu tentera biasa yang duduk kanan, kiri, belakang mungkin. Jadi, menurut Imam An-Nakhai, maksud ayat ni, pergi je perang. Sama ada kamu tentera barisan hadapan dalam kumpulan Islam tersebut ataupun kamu askar biasa dalam kumpulan Islam tersebut, pergi juga perang. Ini 6-7 pendapat mengenai dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Semua 6-7 pendapat yang saya sampaikan tadi ada dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Semua itu ada dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Allah Ta'ala bagi simple je ayat ni. Keluarlah kamu pergi perang sama ada dalam keadaan kamu ringan atau berat. Kalau Allah sebut ayat ni, katakanlah Allah sebut, keluarlah kamu pergi perang dalam keadaan kamu miskin ataupun kaya. Maka orang bagi alasan, saya kaya tak ada masalah tapi saya tua tak larat. Allah kata, pergilah kamu perang dalam keadaan kamu miskin atau kaya. Orang bagi alasan, saya kaya tak ada masalah boleh pergi perang. Saya tak ada masalah harta. Tapi saya ada banyak masalah mendatang. Saya anak-anak sekolah, isteri nak bersalin, contohlah. Itu semua kita panggil masalah-masalah rintangan yang baru mendatang. Quran datangkan dengan ayat yang boleh masuk semua makna. Apa? Ringan dan berat. Kamu tengah ringan, kamu tengah berat. Apa makna ringan berat? 7 saya dah terangkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni, sebab kita tak menghadapi suasana situasi perang, kita baca, kita rasa biasa je lah. Tapi sahabat-sahabat Nabi, ayat ni tersemat dalam jiwa mereka. Bahkan setelah Nabi SAW wafat pun, mereka masih mengamalkan ayat ini dan memegangnya dengan sekuat mungkin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad, Sabit dan Ali bin Zaid dari Anas radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat Nabi yang masyhur nama Abu Talhah radhiyallahu anhu. Setelah Rasulullah SAW wafat, datanglah semboyan peperangan untuk pergi perang lawan pihak musuh luar negara dah ni. Dia dah tua dah ni. Anak-anak dia dah besar belaka dah. Rasulullah wafat dah beberapa tahun dah. Lalu bila datang seruan nafiri tadi semboyan untuk ajak pergi perang, maka dia cakap pada anak-anak dia dan isteri dia, wahai anakku, siapkan bekalan aku nak pergi perang, kuda, senjata, makanan dan sebagainya. Aku akan join peperangan ni. Anak dia kata, wahai ayah, semoga Allah memberi rahmat dan berkat pada ayah. Bukankah dulu masa zaman Nabi, setiap peperangan Nabi pergi, ayah pergi. Kemudian setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Setiap peperangan yang Abu Bakar radhiyallahu anhu ajak pergi, ayah dah join semuanya. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, Umar jadi khalifah. Setiap peperangan yang Umar radhiyallahu anhu ajak pergi, ayah dah pergi. So sekarang biar kamilah pula pergi berperang bawa nama ayah. Wakil keluarga Abu Talhah. Seolah-olah cakap anak dia cakap pada ayah dia. Ayah dia kata, no, sorry, tak boleh. Kamu kena prepare juga barang-barang aku. Okay? Kamu kena siapkan juga barang-barang aku. Senjata, kuda, makanan, perisai dan sebagainya. Jadi ayah dia keras juga. Berkeras juga nak pergi. Maka anak dia tak boleh buat apa. Lalu dia pun, anak-anak dia pun siapkan barang-barang ni. Dia pun join tentera Islam. Yang masa tu nak pergi perang kat satu negara naik kapal. Maka dalam peperangan tersebut, okey, lalu dia pun cedera parah, teruk, sakit. Dia naik kapal balik, meninggal atas kapal Abu Talhah. Maka orang tak sampai hati nak campak jenazah dia dalam laut. Tak sampai hati lah. Lalu orang-orang dalam kapal kata sebab dia ni sahabat besar, orang besar dekat dengan Nabi SAW, mari kita cari pulau lah, kita kebumikan dia kat pulau. Lalu mereka pun berjalan-jalan lah, berlayar lebih kurang dalam masa 10 hari. Lebih kurang dalam masa 7 hari, dalam masa 7 hari 8 hari lebih kurang. Baru jumpa darat, baru jumpa pulau, lalu mereka kebumikannya di sana. Dalam riwayat tersebut mengatakan walaupun dah 7-8 hari, tetapi mayatnya, jenazahnya tidak berbau dan juga tidak busuk. Masya Allah.
Okey, baik. Menurut riwayat Imam At-Tabari, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Miqdad bin Al-Aswad. Miqdad bin Al-Aswad ni, masa peperangan Badar, beliau ada kuda. Ada 2 orang sahabat je buat kuda dalam peperangan Badar. Saya lupa seorang lagi. Tapi salah seorangnya Miqdad bin Al-Aswad ni, dia digelar Faris Rasulullah. Maksud Faris tu pahlawan berkuda, horseman. Dia ada seorang lagi naik kuda. Dia dengan siapa seorang kita tak ingat. Masa hari tua dia berdiam di Homs. Nama tempat tu Homs. Walaupun dia telah tua, masa tu dah tua dah tua, gemuk, terpaksa orang usung. Ketika datang seruan peperangan, dia nak pergi juga. Dia nak pergi juga. Orang cakap, dah tua, dah tak lagak, dah gemuk, tak pergi. Dia tetap nak pergi juga. Bahkan Sa'id bin Musayyab ni siapa? Menantu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Seorang tabi'in. Dia tak sempat dengan Nabi. Dia kahwin dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Masa dia dah tua, mata dia sebelah boleh tengok. Sebelah lagi tak boleh tengok. Bila nak pergi perang, orang cakap, tak payah pergilah, awak dah tua, buta sebelah. Maka dia kata, bila seruan Allah datang, kena pergi juga. Sama ada buta sebelah ke, buta 2 belah ke, sihat ke, gemuk ke, kurus, kena pergi juga. Dia pun baca ayat ni. Infiru khifafan wa siqalan. Boleh? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang terkenal lah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Madinah pergi rumah dia dulu. Dia menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Nabi buat rumah dengan isteri-isteri dia yang lain, dia dulu menyambut Nabi ke rumah. Bila datang seruan lagi perang, dia pun terus siap-siap. Dalam keadaan dia sihat ke, tak sihat ke, tua ke, muda, terus siap-siap. Maka setiap peperangan yang orang Islam ajak, khalifah ajak, semua dia join. Sehinggalah kali terakhir, dia join orang Islam mengepung Konstantinopel, Rom lah. Okey, di bawah pimpinan Yazid bin Abu Sufyan. Masa pemerintahan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau tidak pernah meninggalkan satu peperangan pun. Sejak zaman Nabi sampailah dia syahid. Di zaman pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih, masa tu Konstantinopel jatuh pada tangan orang Islam pada tahun 1453 Masihi. Baginda ketua khalifah pada zaman tu Muhammad Al-Fatih suruh cari kubur dia. Kubur Abu Ayyub Al-Ansari ni. Bila dia jumpa kubur dia, maka Khalifah Muhammad Al-Fatih suruh dirikan masjid kat situ, buat masjid kat dia. Kerana nak muliakan dia lah, dia sahabat Nabi. Hayyan bin Zaid, dia cerita ada seorang tabi'in, nama dia Sofwan bin Amr. Masa tu dia jadi gubernur kat Homs. Ada seorang tua yang sangat tua, yang mana dia punya tua dia bulu kenai tutup mata. Bulu kenai tutup mata. Ketika datang peperangan, seruan nak pergi perang, dia minta orang papah dia pun daftar nak pergi perang juga. Dia suruh orang tulis nama dia nak pergi perang juga. Lalu orang tanya dia, awak nak pergi, pakcik dah tua, duduk rumah dah, mata pun tak boleh nak tengok. Masa orang cakap macam tu, apa dia buat? Dia angkat bulu mata dia. Dia jeling tajam kat orang cakap macam tu. Dia angkat bulu mata dia jeling tajam kat orang macam tu. Dia kata, kita semua diperintahkan oleh Allah, bila datang seruan peperangan, tak boleh bagi alasan. Muda, tua, mata buta, bulu mata panjang, bulu mata pendek, itu tambahlah tu lah. Tetap kena pergi. Kita kena tahu orang muda bahawasanya Allah tu bila dia cinta pada hamba dia akan guna hamba dia sebaik mungkin untuk agama Allah. Dia akan uji dengan ujian yang berat untuk buat orang tu dekat dengan Allah. Kemudian, apabila Allah Ta'ala nak panggil hamba tu, Allah Ta'ala akan panggil dia kembali kepada dia dan Allah Ta'ala akan kekalkan roh hamba tu di sisinya. Dengan syarat, orang tu mati syahid dalam peperangan lah. Adapun hamba-hamba yang Allah Ta'ala uji tu, dia kata, adalah siapa yang sabar, yang selalu ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dia lah. Dia nak beritahu dia ni, walaupun dah tua, walaupun tak larat, tapi bila Allah Ta'ala suruh pergi perang, dia tetap akan pergi perang. Tuan-tuan dan puan-puan, Abdullah bin Ummi Maktum kan, sahabat Nabi yang buta. Dalam peperangan Uhud, dia pergi juga. Dia cakapkan Nabi, ya Rasulullah, biar saya lah pegang bendera orang Islam. Nak perang, nak bunuh orang, nak pancung orang, saya tak nampak. Jadi biar saya jadi tukang pegang bendera lah.
Sebab bila saya pegang bendera, saya takkan berganjak. Saya tak tahu siapa yang akan datang dan saya tak tahu siapa tinggalkan saya. Kalau orang celik pegang bendera, tuan-tuan, orang celik pegang bendera, tengok Islam lari ramai-ramai, dia pun lari sekali. Orang celik, kalau kita pun tengok geng-geng kita lari, takkan kita duduk congok situ lari juga. Jadi dia kata, biar dia pegang lah, dia ni buta. Jadi dia boleh guna kelebihan buta dia untuk pergi pegang. Kalau kawan-kawan dia semua lari, dia tetap tak lari. Siapa saja yang datang nak serang dia, siapa saja yang datang pada dia, dia tak nampak. Jadi dia tetap akan maintain, akan stay, akan berdiri tegak kat tempat. Tapi Rasulullah SAW tak bagilah. Rasulullah SAW suruh Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pegang bendera dalam peperangan Uhud. Tapi nak cerita, walaupun buta, walaupun bulu mata jatuh, walaupun tua, mereka tak jadikan alasan-alasan tu untuk pergi perang. Tak nak pergi perang. Untuk tak nak pergi perang. Okey, kita sakit kepala sikit kepala. Dah tak nak pergi solat Jumaat dah. Contohlah. Tapi tak apalah kalau kita tak nak pergi solat Jumaat takut kena COVID tak apalah. Tapi nak ni bukan musim COVID. Sakit kepala sikit, sakit mata sikit, tak nak pergi sembahyang lah. Bukan kata perang, sembahyang pun dah berat. Boleh? Okey, baik. Kita masuk ayat ni, infiru khifafan wa thiqalan, ni adalah perintah di perang. Jadi kalau lah datang suasana perang sekarang, kita punya ketua negara kita suruh semua orang Islam melibatkan diri dalam peperangan. Maka ayat yang paling utama yang patut dibaca untuk menaikkan semangat orang Islam adalah ayat ni. Tuan-tuan, kita sekarang ni ada berpuluh alasan. Kalau tiba-tiba kerajaan kita suruh pergi perang. Contohlah, dia kata semua orang lelaki yang dewasa, yang kuat-kuat disuruh pergi perang. Maka saya ada 10 alasan. Anak kecil-kecil lagi, apa lagi? Tak jumpa mak ayah lagi dah lama, macam-macam lagi dah alasan kita. Tapi Allah pesan dalam ayat ni, tengah ada alasan ke, tengah tak ada alasan ke, tetap kena pergi juga. Okey, baik. Ayat 41 lagi. Lalu Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, berjihadlah kamu dengan harta benda kamu dan diri-diri kamu di jalan Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, perkataan jihad dalam Quran ada banyak. Dan kena ingat, tak semua makna jihad tersebut beri makna perang. Saya ulang balik, perkataan jihad dalam Quran banyak. Tapi tak semua perkataan jihad tu beri makna angkat senjata lawan musuh. Contoh, surah Al-Furqan tak silap saya. Surah Al-Furqan. Tolong baca boleh? Tuan Haji Syahril. Tuan Haji Syahril tolong baca boleh tak? Surah Furqan, perkataan boleh, jihad. Tak. Tapi bukan makna perang angkat senjata. Saya cari buku surat sekejap. Okey, buku surat ni 364 ayat 52. 364 ayat 52. Tolong baca. 364 ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Maka janganlah engkau taat orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Terima kasih Tuan Haji Syahril. Berjuang tu, tapi dengan Al-Quran. Berjuang dengan Al-Quran. Surah yang dibaca oleh Tuan Haji Syahril tadi, surah Furqan. Surah Furqan tu surah Mekah. Masa Nabi duduk kat Mekah, mana ada perintah jihad dengan senjata lagi. Tapi ayat Allah kata jihad. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah kamu terhadap mereka dengannya, dengan Quran. Kenapa diterjemahkan dengan Quran? Sebab nak beritahu jihad kat situ bukan angkat senjata. Jihad kat situ bukan angkat senjata. Jihad kat sini adalah menyampaikan Al-Quran juga dipanggil jihad. Ngajar orang baca Quran, ngajar orang yang tak pandai-pandai baca Quran, tak ingat-ingat baca Quran, jihad juga. Jadi bila faham jihad, guru-guru tak boleh cepat marah lah. Ngajar orang baca Quran kan. Ra. Minggu depan ra lagi. Sebut ra lagi. Ada hamba Allah, saya ngajar ngaji. Dulu sebelum PKP, saya ngajar ngaji dekat Kelana Jaya. Mungkin ada sahabat pernah pergi Kelana Jaya. Puan Ena mungkin pernah pergi Kelana Jaya tu lah. Ada seorang hamba Allah ni, dia dah berumur, dah pencen. Baguslah, saya ada kelas budak-budak. Daripada pukul 8.30 sampai 11.30 tu budak-budak ngaji. Budak-budak dia join sekali. Dia dah berumur dah, dia join kelas budak-budak. Start ikrar dengan saya. Lama dah ni start ni. Alhamdulillah dah khatam dah 1 round Quran dengan saya. Alhamdulillah. Seminggu sekali. Jadi dia ni ada masalah pendengaran. Ada masalah pendengaran.
Dia baca depan saya, dia baca-baca salah. Saya kata, Haji, salah Haji, tu Haji, salah, betul kan? Dia jalan je, tak dengar, depan-depan. Jadi masa tu kalau saya nak tegur dia, saya kena pegang jari dia. Haji, apa ni? Salah. Okey lah. Sekarang kelas online. Tuan-tuan bayangkan, kelas online. Bila dia baca salah, saya jerit, salah. Dia jalan je. Berat juga tu ujian tu. Tapi tak apalah, anggap tu jihad ke Quran. Dia dah habis baca, saya berkata, Haji baca salah tadi kat sini. Kenapa Ustaz tak beritahu? Astaghfirullahaladzim. Senyap je lah kita ni, macam mana? Takkan nak marah. Dia semangat nak ngaji dia. Kita marah dia, pecah hati, kita pula bersalah tu. Jadi nak cerita dia sibuk mengajar Quran, susah payah mengajar Quran, termasuk jihad juga. Nak cerita semua perkataan jihad dalam Quran tidak beri makna kat senjata. Ni Tuan Haji Syarif terjemah tadi, jihad kat sini jihad dengan Al-Quran. Buku surat berapa lagi ya? Surah At-Taubah ni ada. Surah At-Taubah ni ada ayat jihad tapi bukan beri makna kat senjata. Sekejap saya cari sekejap. Tolong baca boleh Puan Asmah. Surah At-Taubah, perkataan jihad tapi tidak beri makna kat senjata. Buku surat 199. Buku surat 199 yang atas kan. Puan Asmah ada? Boleh Ustaz. 199 yang atas kan. Wahai Nabi, berjihadlah, yakni melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Terjemah dia berjihad menentang orang kafir dan orang munafik. Tuan-tuan dan puan-puan, berjihad menentang orang kafir, yes, dengan senjata. Jelas. Adapun berjihad menentang orang munafik dengan apa? Pernah Nabi angkat senjata lawan orang munafik? Pernah tak Nabi SAW angkat senjata isytihar perang terhadap orang munafik? Yahudi ada, musyrikin ada, munafik tak ada. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, berjihadlah menentang orang kafir dengan senjata dan berjihadlah dengan orang munafik, berjihadlah terhadap orang munafik dengan lidah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, anak kita tak dengar kata, anak kita malas semayang, anak kita malas mengaji, kita jenuh nasihat, jenuh pujuk, jenuh cakap, jangan putus asa, tu dianggap jihad juga. Okey, suruh anak ngaji, 4-5 kali suruh baru nak mengaji. Suruh anak jaga semayang, 7 kali suruh baru pergi semayang. Tercabar kan, teruji kan. Nak saya duduk kat sekolah tahfiz, yang mana saya masuk pelajar-pelajar tu semua jenis dah baguslah sebab guru-guru sebelum saya tarbiyah dengan baik, cakap terus buat. Jadi seronoklah kita ngajar budak kita cakap terus buat. Dia balik rumah cakap kat anak buat dono, anak buat tak dengar, kena cakap 3-4 kali, cepat naik darah juga sebenarnya. Tapi cakap pada hati, itulah pujian, itulah jihad untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Perkataan jihad dalam bahasa Arab berasal daripada perkataan al-jahdu dan al-juhdu. Jimhadan. Satu jim baris atas, satu jim baris depan. Al-jahdu maksudnya usaha. Masya-Allah ada apa? Boleh tulis language ke? Boleh tulis bahasa Arab ke kat situ, Tuan Sofi? Jimhadan. Masya-Allah. Hebat Tuan Sofi. Bukan ha tu. Tu ha pedas, ni ha tak pedas ni. Ni ha Batman. Kiri lagi. Ish. Tu. Dal. Okey, ni bahasa Arab. Jimhadan. Al-jahdu dengan al-juhdu. Maksud al-jahdu adalah usaha. Manakala al-juhdu adalah kepayahan, susah payah. Jadi apa saja usaha, apa saja kepayahan dipanggil jihad. Apa saja usaha, apa saja kepayahan untuk agama Allah dipanggil jihad. Cumanya bila sebut perkataan jihad, yang paling besar sekali di perang jalan Allah lah. Jadi khulasanya, setiap peperangan adalah jihad. Tetapi jihad tidak semestinya peperangan. Boleh? Setiap peperangan adalah jihad. Tapi jihad tidak semestinya peperangan. Maka Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, dalam ayat kita ni, Allah Ta'ala suruh orang Islam keluar habis-habisan. Maka Allah Ta'ala kata, berjihadlah kamu dengan harta benda kamu.
Spend sebanyak mungkin harta yang kamu boleh spend. Janganlah bawa semua, tinggallah sikit untuk anak isteri makan kat rumah. Sebanyak mana kamu boleh bawa. Bawa harta dan diri kamu. Bukannya bagi duit kat orang pergi. Awak ambil duit pergi, awak ambil kuda pergi, ambil unta pergi, ambil senjata pergi. Dia nak relax kat rumah. Tak. Harta bawa, diri awak pun bawa juga. Di jalan Allah. Jadi bila sebut fi sabilillah ni maksudnya perang lah. Kerana apa? Demikian itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Ya, kamu mungkin fikir kalau tak pergi perang, boleh relax, boleh bersenang-senang, boleh bermesra kat rumah dengan anak dengan isteri. Tapi kamu tahu tak, kalau kamu malah pergi perang, nanti tak guna kamu ada isteri, kamu ada anak, dikuasai oleh musuh. Isteri kamu dijadikan hamba abdi, anak-anak kamu kena tangkap, dipaksa jadi tentera oleh musuh. Apa kamu dapat? Tak nak kamu dapat, tak dapat apa pun. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala kata, pergi jihad. Kalau kamu tahu jihad tu baik bagi kamu, nescaya kamu memang akan mentaati perintah Allah. Dalam sebuah hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa tahu? Nabi SAW bersabda, hadis ini riwayat daripada Imam Abu Daud. Nabi kata, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kamu dengan terhadap orang musyrik dengan harta benda kamu, dengan diri-diri kamu, maksudnya buat diri kamu sendiri, wa alsinatikum, dengan lidah-lidah kamu. Jadi sebelum pergi perang, kamu dakwah mereka dulu, ajak mereka dulu, nasihat mereka dulu, itu pun termasuk dalam jihad. Zaman Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, beliau ni berfikiran luas sikit tentang jihad, maka beliaulah yang buat Baitul Mal ataupun tempat simpan khazanah harta negara. Jadi tujuan dia apa dia? Salah satu sebab Baitul Mal ni, bila datang seruan pergi perang, bila nak pergi perang, orang-orang yang tak ada duit, orang-orang tak ada kenderaan, boleh ambil harta daripada Baitul Mal. Banyak negara-negara Arab zaman dulu, Yaman. Okey? Dia memang ada satu tabung khas yang sentiasa dia minta dengan rakyat dia untuk bagi sumbangan untuk pergi belanja perang. Okey, dia memang sentiasa ada tabung khas untuk encourage orang banyak harta, spend harta untuk pergi perang. Dengan memberi belanja satu golongan rakyat dalam masa setahun secara bergila-gila. Jadi, macam ni. Bila cukup satu amount, datang peperangan, siapa yang miskin datang kumpul. Katakanlah orang miskin datang 100 orang. Cuma duit belanja cukup untuk 40 orang. Ambil 40 orang dulu. Tahun akan datang. Datang lagi peperangan. Tengok duit tabung sumbangan tu banyak mana. Pilih pula orang lain. Ni idea ni bermula zaman Umar radhiyallahu anhu. Apa tujuan dia? Tujuan dia agar setiap orang Islam mampu mengamalkan ayat ini. Setiap orang Islam mampu mengamalkan ayat ini. Ada juga negara-negara Islam dulu, bila dia selalu menghadapi suasana peperangan, maka kadang-kadang, bajet untuk peperangan ni, pemimpin-pemimpin Islam akan naikkan. Dia naikkan cukai itu, naikkan cukai ini untuk membuat belanja perang. Untuk buat belanja perang. Jadi orang kaya-kaya, dia buat cukai itu, buat cukai ini untuk buat belanja perang. Apa tujuan dia? Tujuan dia nak menjaga keamanan negara. Jadi orang yang kaya ni, kalau dia tak nak spend harta, nanti bila datang pihak musuh, serang pihak musuh, conquer pihak musuh, tawan negara dia, kekayaan dia langsung tak bernilai bagi dia. Ada kedai 10 biji, bangunan 10 biji, semua orang kafir ambil, semua musuh ambil, apa dia dapat? Ada apa pun dia dapat. Boleh? Sebab tu hujung ayat ni Allah kata, spend diri, spend harta, di jalan Allah, itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Yakinlah setiap apa yang kita spend di jalan Allah, sama ada orang Islam akan menang ke, orang Islam tak menang ke, orang Islam seri ke, kamu akan tetap dapat kebaikannya. Kita spend harta anak-anak belajar tahfiz, contoh 4 tahun bayar yuran bulan-bulan, anak-anak tak habis juga. Sia-sia ke? Tak. Setiap apa kita spend di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun anak kita tak habis belajar, adalah tak habis belajar. Perangai pelik pula tu. Buat hal sana, buat hal sini. Jangan rasa sia-sia, jangan rasa membazir. Sebab apa? Semua tu Allah Ta'ala akan kira juga. Ni peperangan Tabuk ni, ujung-ujung nanti kita akan bincang peperangan yang tidak berlaku. Peperangan yang tidak terjadi. Jadi Nabi dengan sahabat berjalan sampai kat sana peperangan tak jadi. Betul balik letih saja ke? Tak, Allah Ta'ala bagi pahala juga.
Ingat muka surat 89. Boleh tak muka surat 89? Tolong baca dia. Puan Sofi tolong baca Tuan Sofi. Page 89 ayat bawah sekali. Boleh Ustaz. Surah An-Nisa. Ayat 74 Ustaz Ya, ayat 74. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Oleh itu, orang-orang yang beriman yang mengutamakan kebahagiaan akhirat daripada kesenangan kehidupan dunia, hendaklah mereka berperang pada jalan Allah untuk membela Islam. Dan sesiapa yang berperang pada jalan Allah lalu ia mati, gugur syahid atau beroleh kemenangan, maka kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Okey. Terima kasih Tuan Sofi. Tengok ayat ni Allah kata apa dia? Siapa perang jalan Allah, sama ada dia terbunuh, dia mati ataupun dia menang, dia tetap akan dapat ganjaran yang besar. Ni Allah bagi dua je. Menang atau terbunuh. Sebenarnya dalam peperangan ada lima kemungkinan. Sebenarnya dalam peperangan ada 5 kemungkinan. Apa 5 kemungkinan? Menang, kalah, mati, seri, kena tawan. Ada 5 kemungkinan dalam peperangan. Menang, kalah, mati, syahid, ditawan, seri. Seri. Tak menang, tak kalah. Semua 5 kemungkinan tu, kalau berlaku, salah satu berlaku pada orang Islam, tetap akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukanlah kata di perang menang baru Allah Ta'ala kira berjaya. Di perang kalah, tak berjaya di sisi Allah. Tak, Allah tak kira macam tu. Kita je kira macam tu. Okey, baik. Ayat-ayat macam ni lah yang membuat orang Islam berani, semangat untuk menegakkan negara Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, peperangan bukanlah maksud utama. Saya beritahu dulu, peperangan bukan maksud utama. Maksud utama Allah Ta'ala hantar Nabi, Allah Ta'ala hantar Quran, Allah Ta'ala suruh sahabat-sahabat sepakat agama adalah nak selamatkan semua manusia daripada neraka Allah Ta'ala. Itu maksud utama Islam dihantar. Begitu peperangan hanya apa ya? Disuruh. Peperangan hanya disuruh, digalakkan, diwajibkan oleh Islam bila nak capai maksud tersebut ada halangan. Dalam nak menyampaikan agama, dalam nak menyebarkan agama ada halangan. Jadi bila ada halangan, maka peperangan terpaksa dijalankan. Tuan-tuan dan puan-puan, peperangan dijalankan bukan sekadar untuk memelihara orang Islam, tak. Peperangan juga dijalankan untuk memelihara rumah-rumah ibadat orang-orang lain yang bukan Islam juga. Contoh, tengok surah Al-Hajj. Boleh tak tengok surah Al-Hajj? Puan Ena, tolong baca Puan Ena, surah Al-Hajj. Saya cari muka surat sekejap. Surah Al-Hajj. Ayat yang sekejap. 40. Muka surat 337. 337. Ayat 40. Sekejap ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya kerana mereka berkata, Tuhan kami adalah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan, sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Okey, terima kasih Puan Ina. Tengok Allah Ta'ala kata tujuan peperangan. Puan Ina, ayat 39 tu boleh 39. Sorry. 39 dengan 40 sepatutnya. Saya suruh 40 saja. 39. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi kerana sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Okey, terima kasih Puan Ina. So, ayat mula-mula perang ayat 39 tu lah Allah bagi perang. Ketika di surah ni surah Makkiyah. Tapi Allah Ta'ala cakap masa kat Mekah, surah ni surah Madaniyah. Maafkan saya. Surah Al-Hajj surah Madaniyah. Ayat ni lah pertama Allah bagi izin perang.
So Allah sebut dalam ayat 40. Ayat 39 Allah bagi izin perang. Ayat 40 Allah kata, tujuan peperangan untuk memelihara tempat-tempat ibadat. Masjid-masjid, tempat ibadat Yahudi, gereja-gereja, tempat-tempat biara-biara, tempat orang-orang yang pakai tudung, orang Kristian tu. Bagi apa? Perempuan-perempuan yang tak kahwin ni lah, orang Kristian duduk kat biara-biara, dia panggil sawami, dia panggil. Jadi, bila tujuan peperangan diadakan agar tempat-tempat ibadat ni terpelihara. Orang Islam pun kalau lagi serang mana-mana negara kafir, mereka tidak dibenarkan merobohkan rumah-rumah ibadat mereka. Jadi, bukan sekadar nak jaga nyawa orang Islam, nak jaga juga nyawa orang-orang yang ingin berdamai dengan orang Islam. Okey, baik. Sambung ayat baru. Ayat seterusnya. Kita tak masuk lagi perangai-perangai orang munafik dalam menghadapi perintah Nabi dan Allah untuk berperang. Okey, baik. Jikalau kana adalah ia. Terjemah kana adalah ia. Maksud adalah ia apa dia? Peperangan itu. Terjemah kana, peperangan itu. Okey. Boleh? Jikalau adalah ia, maksud adalah ia ialah peperangan itu. Aradan, satu tujuan. Aradan, satu tujuan. Qariban, yang dekat. Qariban, yang dekat. Wa, dan safaran, perjalanan. Safaran, perjalanan. Biasa dah, bahasa Melayu, musafir. Qasidan, yang mudah. Qasidan, yang mudah. La nescaya. Ittaba'uka, mereka akan mengikuti kamu. Ittaba'uka, mereka akan mengikuti kamu. Wa, dan lakin tetapi ba'udat, jauh. Ba'udat, ia jauh. Terjemah ba'udat, ia jauh. Okey. Alaihim, ke atas mereka. Asyuqqah, kesusahan. Dalam bracket tulis jaraknya. Asyuqqah, kesusahan. Dalam bracket tulis jaraknya. Okey, terjemahkan ayat baru kita. Ammar Faris, terjemahkan boleh Ammar Faris? Boleh, insyaAllah. Okey. Mana tadi ayat 42 sekejap? Ya, ayat 42, betul. Jikalau mereka ianya ia menjadi aradan, jadi aradan tujuan yang mudah dan perjalanan yang tidak berapa jauh, nescaya mereka akan mengikut kamu, akan tetapi mereka jauh daripada mereka kesusahan. Okey, baik. Allah nak cerita dalam ayat ni, mula-mula kita nak masuk dah ni. Kita nak masuk perangai orang munafik dan juga beberapa orang Islam yang lemah imannya. Sebab tu antara nama surahnya adalah surah Al-Muqashqishah. Maksud Al-Muqashqishah apa dia? Yang membongkarkan. Al-Hafirah, yang menggali. Allah nak cerita perangai-perangai orang munafik yang toksik, yang tak nak pergi perang. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah peperangan yang nak pergi kali ni, Tabuk ni, satu tujuan yang mudah. Apa maksud tujuan yang mudah kat sini? Maksud tujuan yang mudah kat sini, dalam skrin kita, dia tulis apa? Keuntungan yang mudah diperoleh. Itu maksudnya. Keuntungan yang mudah diperoleh. Apa tujuan orang munafik nak perang? Apa tujuan orang munafik pergi perang? Tujuan orang munafik pergi perang nak harta ghanimah. Tu tujuan dia pergi perang. Jadi kalau Nabi dengan orang Islam ajak pergi perang, lawan musuh yang sikit, musuh yang lemah, musuh yang lembek, mereka nombor satu sekali. Kalaulah tujuan pergi perang ni, peperangan nak serang negara kecil, negara lembek, negara yang ketenteraan dia tak bagus, munafik awal sekali, tercegat lagi sekali. Sebab apa? Negara tu emas banyak, harta banyak, kita kuat, ketenteraan dia tak kuat, confirm kita menang lah. Kemungkinan untuk menang 85%. Kemungkinan kalah tu 15% saja. Jadi memang mereka nak join. Contohnya muka surat berapa ya? 101.
Boleh tak muka surat 101? Tolong baca dia. 120 sen tolong baca boleh? 120 sen. Muka surat 101. Ayat atas sekali. Boleh Ustaz. Ni munafik punya perangai lah ni. Time pergi perang. Time nak pergi perang. Ayat 141 Ustaz. Sekejap, saya cari dulu. Yes. 141. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang bersama kamu? Dan jika orang kafir mendapat bahagian, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman. Okey. Ni dia panggil apa ni? Dia panggil panggil apa tak tahu. Dia rasa orang nampak orang Islam menang. Kami geng kamu. Kamilah yang tolong support daripada belakang. Kamilah tolong apa lagi? Tolong bantu kamu dari segala sudut. Orang Islam menang, dia geng orang Islam. Nampak orang Islam nak kalah, orang kafir nak menang. Kamilah yang bantu kamu. Kamilah yang telah bocorkan rahsia ketenteraan orang Islam pada kamu agar kamu mudah mencapai kemenangan. Ni bahasa Melayu panggil apa ni? Kalau dua muka tak sesuai. Panggil katak lah, kot katak boleh ya. Saya nampak sana nak menang, lompat parti sana. Sorry ya. Nampak parti sana boleh menang, lompat parti sana. Agak-agak parti dia nak kalah, lompat sana juga. Katak ataupun tak kisahlah, yang penting ni sifat munafik. Mereka hanya akan diperang kalau mereka nampak tujuan tu boleh dapat. Apa tujuan mereka perang? Atau ghanimah. Matlamat utama mereka gimana? Atau ghanimah. Jadi kalau masalahnya sekarang, orang Islam yang pergi dalam peperangan dia lebih kurang 30,000 orang. Pihak musuh berganda-ganda lagi. Dan mereka juga dah tahu kekuatan tentera-tentera Rom ni. Jadi bagi mereka seolah-olah nak pergi perang ni, bukan sekadar nak menang, nak seri pun belum tentu dapat lagi. Mereka punya matlamat perang nak harta ghanimah. Tapi kalau dalam peperangan tu, kemungkinan untuk menang 10% je. Kalah, kemungkinan untuk kalah tu lagi besar, lagi baik tak payah pergi. Sebab tu Allah kata, kalaulah matlamat mereka dekat, mudah nak tercapai, nescaya mereka akan ikut kamu. Allah cakapkan Nabi. Ataupun perjalanan tu pendek. Tuan-tuan dan perempuan perjalanan pendek maksudnya apa? Jarak tak jauh sangat. Jarak daripada Madinah ke Tabuk lebih kurang 610 km, 11 marhalah. 610 km kalau naik kereta mungkinlah 5-6 jam. 5-6 jam ke. Pergilah 6-7 jam. Kalau naik kereta ni naik unta, naik kuda gila-gila jalan kaki, bukan benda yang mudah. Jauh pula tu. Jadi bagi orang munafik, kita punya peperangan ni nak harta ghanimah. Harta ghanimah pun tipis nak dapat. Macam mustahil lah nak dapat. Itu satu. Pula tu perjalanan yang kena tempuh itu jauh. Kalau jauh sama saja, tapi kemungkinan untuk dapat ghanimah tu besar, sanggup. Ini jauh, panas, letih, silap-silap mati. Balik tangan kosong. Balik dalam keadaan mati. Buat apa? Jadi orang Islam yang join tentera Tabuk ni termasuk munafik sekali. Lebih kurang 30,000 orang. Orang Islam yang join tentera Islam ni, pergi orang Islam lah, pihak Madinah. Pihak Madinah bersama Nabi lebih kurang 30,000 orang. Termasuklah munafik-munafik. Yang tak pergi perang. Yang tak pergi perang hanyalah puluh orang saja. Puluh orang, tak sampai 100. Jadi mereka yang tak pergi perang ni bagilah alasan pelik-pelik kat Nabi. Macam-macam alasan lah, kita akan bincang nanti. Jadi bilangan mereka tak sampai 100 orang pun. Dalam bilangan tak sampai 100 orang ni ada juga sahabat-sahabat Nabi yang tak pergi. Cuma dia sahabat-sahabat Nabi tak reti nak menipu. Tak reti nak create alasan untuk bagi kat Nabi. Agar mereka tak terpilih untuk pergi. Jadi Allah kata, kalaulah sasaran ataupun tujuan mereka mudah dapat, perjalanan tak jauh, mereka mesti ikut kamu. Tetapi, menjadi susah ke atas mereka kerana jauhnya jarak perjalanan.
dan juga kerana jauhnya matlamat mereka nak tercapai. Apa matlamat mereka? Matlamat mereka nak harta ghanimah. Matlamat mereka nak harta ghanimah. Jadi benda tu tak tercapai, mereka tak payah pergi. Okey? Tujuan nak pergi masjid malam ni sebab ada makan kambing. Tiba-tiba orang masjid elan, kambing cancel malam ni. Sebab van yang bawa kambing untuk bakar kambing malam ni sangkut banjir dekat Shah Alam. Jadi kita ceramah jalan macam biasa, kambing tak ada malam ni. Ganti dengan mihun mamak sahaja. Jadi orang yang pergi niat, orang yang berniat pergi masjid malam ni untuk makan kambing, itu matlamat utama mereka. Maka dia cancel lah, tak pergi masjid. Malam ni tak dengar ceramah, kita nak pergi nak makan kambing, kambing tak jadi, tak payah. Contoh. Sama juga munafik, kita pergi pegang ni untuk dapat ghanimah. Kali ni confirm tak dapat ni. Kita dah lah sikit. Nak musim panas pula. Perjalanan jauh pula. Musim putik hasil. Harvest tanaman. Jadi bukan senang mereka nak pergi. Jadi mereka yang sihat, yang kaya akan create alasan untuk tak nak pergi. Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru. Bukan ayat baru, ayat yang sama. Cuma perhabis ayat ni. Wah dan sa kelak ataupun nanti. Sa kelak ataupun nanti. Yahlifuna, mereka akan bersumpah. Yahlifuna, mereka akan bersumpah. Bi dengan Allah buat pemuka kata dan penutup kata. Lau, jikalau. Ni pembuka kata lah ni. Lau, jikalau. Okay. Istata'na, we could. Istata'na, kami mampu. Okay. La nescaya kharajna, kami akan keluar ma'akum, bersama kamu penutup kata. Jadi kata-kata mereka bermula pada lau sampai ma'akum. Kalau kami mampu, kami mesti keluar bersama kamu. Habis kata-kata mereka. Allah sambung pula, yuhlikuna, mereka membinasakan. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Yuhlikuna, mereka membinasakan. Anfusahum, diri-diri mereka. Wa dan Allah ya'lamu, mengetahui. Innahum, sesungguhnya mereka. La benar-benar kazibun, orang-orang yang berdusta. Kazibun, orang-orang yang berdusta. Okey, terjemahkan dia. Siapa ya? Tolong terjemahkan dia, Puan Yusriza. Terjemahkan Puan Yusriza boleh? Boleh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kelak mereka akan bersumpah dengan Allah. Jikalau kami mampu, nescaya kami akan keluar bersama kamu. Mereka membinasakan diri-diri mereka dan Allah mengetahui. Sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Okey, baik. Terima kasih Puan Yusriza. Ingatkan saya, kita ambil kelas lagi, kita doakan untuk Puan Norazilah. Boleh Puan Norazilah, isteri pula dah. Suami dan anak dia positif COVID. Jadi dia minta lah kita sama-sama tolong doakan Puan keluarga dia, Allah sembuhkan daripada COVID. Ingatkan saya nanti insya-Allah ambil kelas nanti. Okey, terima kasih Puan Yusriza. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, mereka akan bersumpah. Tulis kat sini, sumpah nombor 1 munafik. Tulis kat sini, sumpah nombor 1 munafik. Boleh tulis kat tepi. Sumpah nombor 1 munafik. Ayat kita yahlifuna. Tuan Sofi boleh tak highlightkan yahlifuna Arab punya? Kat skrin, cuma tengok skrin. Tuan Sofi tolong highlightkan boleh? Tolong merahkan ke, hijaukan ke, birukan ke, yahlifuna tu. Yes. Ni. Ini mereka punya gula-gula. Ini mereka punya perisai. Mereka main sumpah ni macam kita makan gula-gula. Pertama kat sini. Jom kita cari lagi mereka punya ayat yahlifuna. Nombor 1 kat sini. Nombor 2, kita tengok perkataan yahlifuna saja. Kita tengok perkataan yahlifuna saja. Nombor 2, muka surat 196. Boleh tak muka surat 196? Okey, muka surat 196 ayat 56.
muka surat 196 ayat 56. Okey. Boleh tak? Semua tengok je, tak payah baca lah. Semua tengok muka surat 196 ayat 56. Perkataan mula-mula dia apa? Yahlifuna. Betul kan? Yahlifuna. Okey, dua lah yahlifuna. Yang ketiga saya cari jap. Yang ketiga, muka surat 197. Muka surat 197 ayat atas sekali, yahlifuna lagi. Muka surat 197 ayat atas sekali, yahlifuna. 3 dah kan? Tuan Sofi dah share kat skrin. Atas sekali, yahlifuna, 3 dah. Yang keempat dalam surah Taubah ni berapa kali mereka punya yahlifuna? Tu point saya. Yang keempat, muka surat 199 ayat 74. 199 ayat 74. Yahlifuna lagi. Yahlifuna lagi. Okey, Tuan Sofi, bawah dia 74. Ayat pertama, perkataan pertama ayat 74. Kat skrin tengok. Kat skrin nampak? Yahlifuna tu. 4 kali dah. Jadi mereka ni bersumpah macam makan coklat gula-gula lah. Yang kelima, Tuan Sofi, page 202. Boleh tak 202? 202 ayat 95 dengan 96. Dua-dua ayat tu ada sayahlifuna, ada yahlifuna. Muka surat 202, tengok. Ayat 95 dengan 96. Tengok terjemah kat skrin, Tuan Sofi share. Kelak mereka akan bersumpah. 96, mereka akan bersumpah. Jadi, dalam surah ini, Allah nak beritahu, orang munafik ni, dia dengan bersumpah macam makan coklat. Maksud saya, biasa sangat. Sumpah menipu pula tu. Sumpah untuk menipu. Allah sebut dalam surah Al-Munafikun, mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Tolong membaca boleh, Puan Aliza Ali, surah Al-Munafikun. Boleh tak? Sumpah-sumpah mereka ni macam perisai lah untuk tutup kemunafikan mereka. Sebab tu orang Islam, kalau lemah iman, dia main sumpah. Betul ke, salah ke, janji dia selamat. Sumpah palsu ke, sumpah tak palsu ke, yang penting dia selamat. Muka surat 555, tak silap saya, bukan 55. Muka surat 554. Jadi 6 kali terima kasih Tuan Sofi, buka muka surat untuk kita. Jadi 6 kali dalam surah At-Taubah, Allah sebut mereka bersumpah. Tolong buka 554 boleh, Puan Aliza, 554, ayat nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka menjadikan sumpah itu sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Namun mereka menghalang dirinya dan orang lain daripada mengikuti jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan. Terima kasih Puan. Orang munafik ni bersumpah macam makan nasi. Senang, tak rasa bersalah, tak rasa. Ni surah Munafikun. Tengok ayat atas nombor 1 kat skrin. Orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Nombor 1 kat skrin. Nombor 2 yang Puan Aliza baca untuk kita tadi. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai. Bab sumpah ni bagi mereka tak ada masalah. Boleh bersumpah. Bila Nabi ajak pergi perang, boleh. Masa tu, boleh. Bila sampai masanya, sakit perut, macam-macam alasan lah. Sakit perut tak ada lah, saya tambah sakit perut tu. Ini nak ceritanya, bila sampai masa peperangan, ada je alasan. Tengok surah An-Nur. Surah An-Nur. Tolong baca dia. Saya rasa semua dah terjemah. Ada yang belum terjemah lagi malam ni. Saya rasa semua dah terjemah kan. Puan Izzawani tolong baca. Puan Izzawani. Tuan Syahril. Rumah dia Tuan Syahril. Dia old fashioned. Okey. Baik. Puan Izzawani tolong baca boleh. Surah An-Nur. Muka surat 356 bawah sekali. 356 bawah sekali. Ayat 53 Ustaz. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan bersungguh-sungguh sumpah mereka
Jika engkau perintahkan mereka, tentulah mereka akan keluar. Katakanlah, janganlah kamu bersumpah ketaatan yang sebenar. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kamu lakukan. Terima kasih Puan Zawani. Dalam ayat tu Allah nak kata apa dia? Allah tak pandang sumpah kamu tu, Allah pandang buat ke tak buat. Tu point dia. Janganlah kamu bersumpah dalam skrin ya, kerana ketaatanlah yang diminta. Ketaatan yang telah diketahui, tu yang Allah nak. Suami dia baiklah. Kenapa suami dia baik? Masa akad nikah tadi, suami dia berjanji nak jaga dia sungguh-sungguh. Iyalah. Boleh ke kata dia suami yang baik sebab masa akad nikah suami janji nak jaga sungguh-sungguh? Tak. Tengok lepas 3 tahun kahwin macam mana. Tengok lepas 5 tahun kahwin macam mana. Backhand ke, marah bini ke, pukul bini ke, baru tahu baik tak baik. Tanggungjawab ke, tidur kat rumah je, contohlah. Jadi seseorang tu baik tak baik bukan kerana sumpah dia. Tengok dia buat ke tak buat. Tu point dia. Jadi munafik ni Allah Ta'ala nak kata, mereka dalam bab bersumpah memang hero. Tapi Allah tak tengok sumpah tu. Allah tengok amalan tu. Betul ke buat? Betul ke buat? Sebagaimana mereka janjikan. Tengok dalam ayat 53 ni. Mereka sumpah dengan nama Allah dengan sebenar bersumpah. Boleh. Tapi bila sampai masanya, macam-macam alasan yang mereka cipta sendiri untuk tak nak pergi berperang. Baik, balik semula ayat kita. Allah Ta'ala cakap dalam ayat ni, Allah SWT cakap dalam ayat ni, mereka bersumpah, maksudnya mereka sumpah dengan nama Allah lah ni. Apa sumpah mereka? Kalaulah kami mampu, maksudnya kami sekarang ada alasan. Kami sekarang ada excuse, kami sekarang ada alasan-alasan yang tak dapat dielakkan. Macam-macam alasan mereka, nanti sampai tempat kita bincang. Nescaya kami mesti keluar bersama kamu. Kami ni memang nak keluar tapi tak boleh sebab sekian-sekian, tak mampu, tak dapat sebab sekian-sekian. Ni Allah cakap kat Nabi ni. Allah cakap kat Nabi, Allah guna perkataan sa kat sini. Apa makna sa? Kan apa makna sa kat sini? Kelak. Allah Ta'ala kata mereka akan bersumpah kat skrin. Maksud akan dah sumpah ke belum? Belum. Allah cakap kat Nabi, nanti orang Muhammad. Okey, kalau kau ajak mereka mesti akan bagi alasan-alasan tertentu. Walaupun ayat ni turun setelah peperangan Tabuk, tapi Allah nak kata akan datang punya peperangan pun. Surah ni turun setelah peperangan Tabuk, bukan sebelum peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk dah berlaku, baru Allah turunkan ayat-ayat ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak cakap, lepas ni kalau ada mana-mana peperangan, kau ajak mereka, inilah perangai mereka. Mereka akan bersumpah. Apa sumpah mereka? Kalau kami mampu, kami tak ada apa-apa alasan, kami mesti pergi bersama kamu. Allah Ta'ala kata, mereka seseronok dapat create alasan tipu Nabi, tipu orang Islam, tapi sebenarnya mereka sedang membinasakan diri mereka sendiri. Pertama, dosa tak pergi perang. Bila Allah suruh, Nabi suruh. Yang kedua, tipu pula. Jadi 2 dosa. Orang Islam yang tak pergi perang, yang bagus, yang baik dalam surah ni, dia tak pergi perang, tapi dia tak berani nak tipu, tak berani nak bagi alasan, tak berani nak reka-reka alasan. Macam pelajar tipu ustaz dia. Malam dia main, sembang, esok pagi tak boleh ingat hafalan, dia pun cakap, malam tadi saya sakit perut, malam tadi saya sakit kepala. Kita bukan doktor nak cek perut, cek kepala dia, percaya je lah. Tapi dia tipu. Ustaz rugi ke? Ustaz tak rugi, dapat gaji macam biasa, bulan-bulan, tak ada masalah pun. Dialah yang membinasakan diri dia sendiri. Dah mak ayah bagi duit, bayar yuran, suruh menghafal, dia main keenat pada mak ayah. Tipu ustaz lagi, tambah lagi kesalahan dia. Jadi orang yang berjaya tipu orang lain, orang yang berjaya kelentong orang lain, orang yang berjaya kenakan orang lain, dia jangan rasa dia seronok kerana dia sedang membinasakan diri dia sendiri. Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, bagilah alasan apa pun, Allah tetap mengetahui mereka adalah orang-orang yang menipu. Ayat seterusnya, sama ayat seterusnya, Afa telah memaafkan. Sama ayat baru, Afa telah memaafkan Allahu oleh Allah. Allahu oleh Allah. Anka terhadapmu. Anka terhadapmu. Okey. 5, mengapakah? 5, mengapakah ataupun kenapakah? Azinta, engkau memberi izin. Azinta, engkau memberi izin. Lahum, kepada mereka. Lahum, kepada mereka. Okey. Hatta sehinggalah. Okey. Tabayyana, jelas. Tabayyana, jelas.
laka bagimu allazina orang-orang yang sadaku bercakap benar wa dan taklama kamu mengetahui al-kazibin orang-orang yang menipu, orang-orang yang berdusta. Nik Hana tolong baca boleh? Nik Hana, tak perasan Nik Hana ada, tolong baca. Ada Nik Hana? Ada. Baca ayat tadi ke? Ya, ayat 43. Tak sempat salin. Tak apa, baca kat Quran terjemah pun boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? Okey, baik. Ayat ni menurut Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Abi Hatim, Imam Mujahid kata ayat ni turun kerana ada beberapa orang munafik yang minta izin dengan Nabi untuk tak nak pergi. Minta izin dengan Nabi untuk tak nak pergi perang lah. Lalu mereka cakap, Nabi bagi izin ke? Nabi tak bagi izin ke? Aku tetap tak akan pergi. Kawan-kawan lain pun cakap benda yang sama juga. Aku pun sama. Kita cakap je kat Muhammad minta izin tak nak pergi. Dia bagi izin ke? Dia terima alasan kita ke? Dia tak terima alasan kita ke? Kita tetap takkan pergi. Ni sebab kata-kata mereka ni lah Allah turunkan ayat. Menurut Imam Ibnul Munzir, mereka tu orang yang mampu, sihat, muda, duit banyak, kenderaan ada, tak ada masalah, pekerja-pekerja ramai yang nak uruskan kebun, pekerja-pekerja ramai yang nak uruskan kambing lembu. Tapi mereka memandang enteng seruan jihad, jadi mereka create alasan untuk tak nak pergi berperang. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam ayat ni Allah Ta'ala sebenarnya nak tegur Nabi. Allah Ta'ala katakan, kenapa kau bagi izin kepada mereka? Cuma tuan-tuan dan puan-puan, sebelum Allah tegur Nabi, Allah guna kalimah maaf dulu. Ini satu akhlak yang baik kalau kita nak tegur orang. Kalau ada orang buat salah pada kita, ataupun orang tu mungkin gurau kasar dengan kita, ataupun orang tu mungkin niat dia nak gurau, niat dia mungkin nak bermesra, tapi caranya tak kena. Caranya tak sesuai. Okey, kita nak tegur anak-anak ke, kita nak tegur siapa? Kita nak tegur anak-anak, tegur anak murid, tegur kawan-kawan. Untuk first time mereka punya kesalahan, kita guna perkataan ni. Allah nak beritahu kat Nabi dalam ayat ni, kenapa kau bagi izin? Tu point dia. Baik. Kita bincang pasal Allah maafkan. Allah Ta'ala maafkan kamu maksudnya. Allah Ta'ala nak beritahu, perbuatan kamu bagi izin pada mereka tu salah. Perbuatan kau wahai Muhammad, bagi izin mereka untuk tak nak pergi perang tu salah. Tapi tak apalah. Ini first time, aku maafkan kau. Jadi tuan-tuan, kita tegur orang yang buat salah, kita sebut perkataan maaf dulu, itu akhlak yang baik. Kita cakap macam ni lah, Tuan, saya nak tegur Tuan sikit boleh? Saya tak marah Tuan, saya maafkanlah Tuan sebab Tuan tak tahu lagi ni. Tuan cakap tadi tu tak boleh. Kata-kata Tuan tadi buat saya dan ramai orang-orang Qaafin ni terasa hati. Ustaz mungkin ni nak gurau, Ustaz mungkin ni nak bersuka-suka, nak gurau, nak lawak, tapi bagi saya lah Ustaz, lawak Ustaz tadi tu menyebabkan kami orang-orang yang kerja jabatan ni macam tak kenalah ayat Ustaz tadi tu. Tapi kami maafkanlah Ustaz lah sebab mungkin kami rasa Ustaz tak tahu. Cuma akan datang kalau Ustaz ceramah jangan sebut lagi kata tu boleh. Jadi Ustaz tu pun boleh terima alasan teguran daripada hamba Allah tu. Dan Ustaz tu pun tak adalah rasa apa ya. Rasa tak boleh tidur malam, rasa bersalah seminggu dua. Dia tahu dia bersalah. Dia sedar dia bersalah. Dalam masa yang sama dia tak adalah rasa berat sangat. Dalam masa yang sama, dia tak adalah rasa berat sangat teguran daripada hamba Allah tu tadi. Jadi kesalahan Nabi kat sini kesalahan besar ke? Tak. Nabi salah dalam ijtihad. Allah bagi izin kat Nabi. Sama ada nak bagi izin tak nak bagi izin. Tengok surah ni. Surah An-Nur. Tolong baca boleh? Tuan Haji Syahril. Surah An-Nur.
Maksudnya Nabi, Allah bagi izin kat Nabi lah. Untuk nak bagi izin, tak nak bagi izin. Saya cari muka surat sekejap. 359 Tuan Haji Syarif. 359. Ya, Ustaz. Okey, 359. 359. Okey, ayat atas sekali. 562. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Dan apabila mereka berada bersama-sama dengan dia, Muhammad, dalam satu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepadanya. Sungguh, orang-orang yang meminta izin kepadamu, Muhammad, maka itulah orang-orang yang benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu kerana suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Okey. Terima kasih Tuan Haji Syahri. So, tengok kat skrin ada Tuan Sofi share kat skrin. Apa yang terakhir tu? Maka apabila mereka minta izin kepadamu kerana satu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu nak. Bagilah izin pada siapa yang kamu nak. Orang yang Nabi rasa sesuai bagi izin, bagi izin. Orang yang Nabi rasa tak sesuai bagi izin, tak bagi izin. Jadi Allah bagi izin kat Nabi. Allah bukan kata kat Nabi, kau jangan bagi izin pada siapa-siapa pun. Walaupun dia cerita pasal lain, dia cerita pasal adab dalam majlis. Adab dalam majlis, nak keluar majlis, nak keluar daripada majlis, minta izin dulu. Orang munafik ni dia bila tengok Nabi tak perasan, orang Islam tak perasan, dia keluar senyap. Cocok hilang. Orang Islam bila nak keluar dalam satu majlis, dia akan minta izin dulu dengan Nabi. Minta izin nak keluar awal, minta izin nak balik awal. Sebab ada urusan sekian. Jadi bila minta izin dengan Nabi, terpulang pada Nabi nak bagi izin tak nak bagi izin. Orang munafik tak minta izin, takut tak bagi nanti aku nak keluar juga, baik keluar je lah, senang. Ada setengah anak dia kata apa? Ni anak punya perangai kan. Kalau aku minta izin dengan mak nak keluar, mak tak bagi, tapi aku nak keluar juga, nanti buat dosa pula, mak tak bagi keluar juga. Jadi untuk selamat daripada dosa, tu keluar tak minta izin. Anak yang baik, mak bagi izin, keluar. Mak tak bagi izin, ayah tak bagi izin, tak payah keluar. Anak yang tak baik, aku nak keluar juga. Minta izin tu hanya sekadar syarat. Kalau mak aku bagi aku, alhamdulillah keluar dengan tenang. Kalau mak aku tak bagi, aku akan keluar sembunyi-sembunyi. Itu sifat yang tak baik lah. Tapi tak apa, kita nak cerita pasal orang munafik kat sini. Jadi Nabi Allah Ta'ala bagi keizinan. Maksud bagi keizinan untuk Nabi bagi izin pada siapa yang Nabi nak bagi. Tuan-tuan, Nabi tahu tak dalaman? Maksud saya, Nabi tahu tak masalah orang tu. Contoh dia ngadu sakit perut ke, sakit kepala. Nabi bukan tahu. Benda tu benda yang tersembunyi. Jadi Nabi hukum ke apa yang zahir. Zahirnya mereka nampak memang ada alasan. Zahirnya memang nampak mereka susah, tak mampu, sakit dan sebagainya. Nabi bagi je lah. Allah Ta'ala tegur Nabi, kenapa kau bagi izin pada mereka? Sebelum jelas bagi engkau yang mereka tu orang betul-betul tak mampu ataupun mereka tu orang-orang yang menipu. Maksudnya Nabi boleh kena tipu juga? Boleh. Dalam hadis lain, Nabi cakap apa? Nabi kata dalam sebuah hadis, aku ni manusia macam kamu. Nabi kata, aku ni manusia macam kamu. Boleh jadi dua orang datang kepadaku mengadu sesuatu kes, satu masalah. Dan adalah salah seorang daripada keduanya lebih betah berkata-kata berbanding orang lain. Nabi jadi hakim, datang dua orang adu masalah. Seorang tu pandai berkata, pandai bercakap, kalah lawyer. Seorang lagi orang kampung, tak pandai nak bercakap, tak pandai nak defend hak dia. Maka Nabi kata, barang siapa yang aku putuskan bagi dia, bukan hak dia, maka janganlah dia mengambilnya. Kerana kalau dia ambil juga, dia ambil satu bahagian daripada api neraka. Maksudnya masa tu jadi Nabi jadi hakim. Dua orang gaduh, berebut satu hak. Yang dizalimi tak pandai berkata-kata, tak masuk sekolah belajar bab kehakiman. Seorang lagi ni sekolah pandai, belajar bab lawyer. Dia pandai pusing-pusing. Last kali Nabi kena tipu dengan dia, Nabi memutuskan, okey, tu hak awak. Maksudnya Nabi boleh tak buat salah dalam keputusan biasa Nabi jadi hakim? Boleh. Adalah Nabi ni kasyaf. Bila orang tu datang, Nabi dah tahu dah. Okey, ni penipu, ni betul. Cakaplah apa saja, awak penipu, tetap dapat awak punya. Tak, Nabi nak beritahu satu sudut, Nabi ni macam manusia. Maksud macam manusia, boleh kena tipu. Contoh, kita dah lalu ada orang luar Madinah datang,
cakap nak masuk Islam, nak belajar Islam. Lalu mereka sakit perut, Nabi suruh pergi ambil minum susu unta kat penjaga unta. Apa mereka buat? Kita dah lalu kisah tu. Mereka bunuh penjaga unta, buat lari unta. Jadi kalau lah Nabi tahu awal-awal niat mereka tu nak bunuh, nak curi harta, Nabi tak ada lah nak suruh dia pergi minum susu unta kat penjaga unta. Nabi tak tahu niat seseorang. Kecuali Allah beritahu, baru dia tahu. Kalau Allah tak beritahu, Nabi sendiri tak tahu. So dalam kes ni, Nabi bagi izin kepada mereka, bukanlah salah besar berdosa. Tak. Nabi salah dalam ijtihad kat sini. Jadi Allah tegur Nabi, patutnya buat macam ni, jangan buat macam ni. Jadi bila Allah tegur dengan guna perkataan Allah telah maafkan tu, teguran tu Nabi sedar salah, tapi tidaklah memberatkan Nabi, rasa berat sangat, rasa bersalah sangat, tak ada. Jadi Allah cakap kat Nabi, kau jangan bagi izin sampai jelas bagi kau siapakah orang yang benar-benar betul-betul ada alasan, ataupun jelas bagi kau orang-orang yang menipu. 2 ayat lagi boleh? La tidaklah, sambung 2 ayat, kita ambil 2 ayat lagi. La tidaklah yasta'zinuka meminta izin kepadamu. Yasta'zinuka meminta izin kepadamu. Alladzina oleh orang-orang yang yu'minu billah beriman dengan Allah. Wa dan al-yaumi hari. Al-yaumi hari. Al-akhir akhirat. Al-akhir akhirat. An untuk yujahidu mereka berjihad. Yujahidu mereka berjihad. Bi dengan amwalihim harta-harta mereka. Wa dan anfusihim diri-diri mereka. Wa dan Allah alimun maha mengetahui. Alimun maha mengetahui. Bi dengan al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqin orang-orang yang bertakwa. Puan Asmah, tolong baca Puan Asmah. Ada yang tertinggal, Ustaz. Tak apa. Oh, yang mana tertinggal? Tak apa. Baca dulu, yang tinggal saya tambah. Tidaklah meminta izin kepadamu oleh orang-orang yang tertinggal. Beriman. Orang-orang yang beriman pada hari akhirat untuk mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka, dan Allah Maha mengetahui dan orang-orang yang dengan orang-orang yang bertakwa. Dengan orang-orang yang bertakwa. Okey, baik. Orang beriman, bila Allah Ta'ala kata pergi perang dalam keadaan kamu susah ke, senang ke, ada alasan ke, tak ada alasan ke, tengah ada masalah ke, tak ada masalah, kena pergi perang. Tuan-tuan dan puan-puan, masa peperangan Tabuk ni, sahabat-sahabat letih baru balik peperangan Hunain. Kita dah lalu dalam surah ni peperangan Hunain. Baru balik peperangan Hunain, letih. Musim panas terik. Okey, musim petik tanaman-tanaman, harvest tanaman, kutip hasil tanaman. Jadi, orang munafik je ke ada kebun? Orang munafik je ke ada family? Orang munafik je ke ada lembu kambing nak kena jaga, binatang nak kena jaga? Tak, orang beriman ada juga. Di kalangan orang beriman yang ikut Nabi pergi perang ni, ada anak kecil baru lahir, ada isteri yang sedang sadar mengandung, ada kedai nak kena jaga, ada kebun nak kena uruskan. Tapi bila mereka dapat perintah daripada Allah pergi perang, mereka tinggal tolak tepi pergi perang dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita yang join kelas malam ni, terutamanya perempuan lah bukan nak puji. Okey, bukan nak puji. Tanyalah sahabat-sahabat perempuan kita yang join kelas malam ni. Baju dah rosak dah. Baju-baju dah basuh semua dah. Rumah dah kemas habis dah. Apa lagi? Kerja perempuan tak pernah habis. Baju rosak, baju anak-anak, apa lagi? Kemas rumah. Ada orang yang tak boleh belajar, tak boleh pergi belajar agama. Tak mampu nak pergi belajar agama. Atas alasan apa? Anak kecil. Gitu. Orang yang belajar agama malam-malam tak ada anak kecil. Ada orang yang tak belajar agama. Apa alasan? Jaga cucu. Contohlah. Habis tu orang yang belajar agama pergi masjid malam-malam dengan kuliah tu tak ada cucu.
Ada orang bagi alasan kenapa tak boleh pergi belajar kat masjid malam-malam. Ada ceramah maghrib isyak, kenapa tak join? Nak gosok baju anak nak sekolah, nak gosok baju anak, nak gosok baju cucu. Itu yang pergi masjid ramai-ramai itu tak ada anak, tak ada cucu ke? Ada juga. Mereka pun ada anak, mereka pun ada cucu, mereka pun ada kedai, mereka pun ada perniagaan, tapi mereka dapat bagi masa untuk pergi masjid dengar kuliah maghrib isyak. Contoh. So, dalam peperangan ni, sahabat-sahabat Nabi semua bujang. Tak ada bini, tak ada anak. Sahabat-sahabat Nabi semua miskin. Tak ada kedai, tak ada kebun, tak ada ternakan. Ada. Mereka pun ada semua benda. Tapi orang beriman, Allah kata, bila datang seruan nafiri pergi perang tadi, mereka takkan minta izin dengan Nabi. Walaupun masa tu mereka ada 10 alasan boleh bagi kat Nabi. Ya Rasulullah, saya tak lagi perang sebab gini. Boleh bagi alasan. Tapi sebagai orang mukmin akan cari alasan. Orang mukmin dia akan cari alasan untuk pergi perang juga. Tu point dia. Walaupun buta tadi, saya dah awal-awal tadi kita cerita kan. Buta-buta pun pergi perang juga. Bulu mata, tutup mata pun pergi perang juga. Tu orang mukmin. Nampak? Jadi Allah kata, orang mukmin tak akan minta izin dengan kau. Yang minta izin dengan kau tu adalah orang yang tak mukmin, munafik. Allah sebut, Allah mengetahui orang bertakwa. Apa maksud ayat ni? Allah tahu orang bertakwa tu, dia pun ada masalah. Dia pun kadang-kadang tak cukup duit. Dia pun belanja tak cukup mana. Tapi bila Allah suruh pergi juga, dia pergi juga. Dalam tafsir Al-Azhar, ada cerita pasal Abu Khaisamah. Nama dia Abu Khaisamah. Dia ni mula-mula tak nak pergi perang juga. Bila Nabi ajak dengan sahabat-sahabat tak nak pergi perang juga. Dia masa tu baru kahwin. Dia ada 2 orang isteri yang masih muda. Abu Khaisamah ni dia ada 2 orang isteri yang masih muda. Musim panas, Nabi dengan sahabat-sahabat dah bergerak ke Tabuk ni. Dia duduk rumah lagi. Dia sedang bermesra dengan isterinya. Dia sedang minum air sejuk. Lalu ketika mana dia minum air sejuk, dia pun teringat kat Nabi. Aku ni duduk rumah, senang lenang, minum air sejuk. Okey, duduk kat rumah, senang lenang, minum air sedap-sedap. Macam mana ya Nabi dengan sahabat-sahabat sekarang? Macam mana ya Rasulullah dengan sahabat-sahabat sekarang? Tak boleh jadi ni. Dia orang susah payah dalam keadaan panas terik. Lalu dia pun cakap kepada isteri dia, siapkan saya punya kuda. Siapkan saya punya kelengkapan. Saya nak bergerak sekarang bersama Nabi SAW. Ni. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, dia tak create alasan. Bahkan dia akan cari alasan untuk pergi juga berperang bersama Nabi SAW. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min khairi ma'ashin nasi lahum rajulun mumsikun anana farasihi fi sabilillah yatiru fi matinihi kullama sami'a hay'atan aw khaz'atan tara alaihi yabtaghi al-qatla wal mautu mazannu. Kehidupan yang baik bagi seorang lelaki ialah orang yang memegang tali kekang kuda di jalan Allah. Tali kekang ni dalam ilmu kuda dipanggil rein lah, R-E-I-N, rein. Dia terbang di atas punggungnya tiap-tiap kali mendengar sorakan perang. Maksudnya terbang atas punggung unta tu, dia duduk dekat saddle unta. Okey, orang belajar kuda dia tahulah trotting, trot, canter, apa lagi dia panggil, gallop. Tu maksud terbang lah tu. Okey, terbang atas punggung unta, punggung kuda, sorry. Setiap kali dia mendengar seruan panggil pergi perang, dia naik kuda dia terbang atas punggung unta dia dengan berniat untuk mati di jalan Allah. Dia berniat untuk berperang dan maut adalah dia punya sasaran dia. Matlamat dia nak mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah lelaki yang terbaik. Dia ada kuda dan dia sentiasa prepare kuda dia untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat lagi. Innama hanya saja yasta'zinuka, meminta izin kepadamu. Siapa? Alladzina, orang-orang yang la tidak yu'minuna, beriman bi dengan Allah wa dan al-yaumi hari al-akhir akhirat. Okey, wah dan irtabat ragu-ragu
Qulubuhum, hati-hati mereka. Qulubuhum, hati-hati mereka. Fa, maka. Okey. Hum, mereka. Fi dalam raibihim, keraguan mereka. Yataraddadun, terumbang-ambing. Okey, tolong baca dia Puan Ena, ayat akhir kita. Puan Ena ada? Okay, ada baik. sekejap ya. Ada. Hanyalah meminta izin kepadamu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan ragu-ragu hati-hati mereka, maka mereka di dalam keraguan mereka terumbang-ambing. Okey, baik. Terima kasih Puan Ena. Dalam tafsir Al-Azhar mengatakan jumlah orang yang tak pergi Tabuk yang apa ni? Yang reka-reka alasan ni 39 orang. Maksudnya mereka ni munafik pure lah ni, 39 orang. Bila datang seruan perang, orang Islam akan cari alasan untuk pergi juga. Walaupun ada macam-macam, kita kata aral yang melintang. Nah, masalah yang mendatang. Ada isteri baru bersalin, isteri sedang sarap mengandung, buah-buahan baru nak luruh. Alasan tu mesti ada, setiap masa ada. Kan? Setiap masa ada alasan. Orang dah berkeluarga, setiap hari ada kerja rumah yang tak selesai. Basuh baju, kemas rumah, perempuan lah terutamanya. Tapi tengah-tengah sibuk tu pun masih boleh bagi masa untuk belajar agama. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak bagi alasan malam ni, boleh tak? Boleh je. Ada yang nak sekolah, nak ajar anak buat kerja sekolah. Ada nak gosok baju anak, nak basuh baju anak, nak kemas rumah, nak gosok baju suami. Macam-macam alasan boleh bagi. Tapi dalam kesibukan urusan seharian, boleh bagi masa juga. Itu contoh. Jadi orang yang hanya nak bagi ni contoh, bukan nak kaitkan dengan sini. Orang dalam bab peperangan ni, orang munafik dia ada segala-galanya. Ada kenderaan, ada senjata, ada wang untuk buat pergi perang. Ada hamba abdi nak jaga kebun, ada pekerja nak jaga kedai, ada segala-galanya. Tapi bila datang seruan peperangan, mereka duk ligat kepala otak fikir, alasan apa nak bagi agar Nabi bagi izin kita tak payah pergi. Inilah sifat orang-orang munafik. Jadi kenapa mereka bagi alasan? Sebab hati mereka ragu-ragu. Orang mukmin, hati mereka yakin. Kehidupan sebenar, kehidupan lepas mati. Dunia sementara. Aku tak nak tinggal nak bini aku, nanti aku kena mati juga. Aku tak nak tinggal kebun aku, binatang ternak aku, kedai aku, nanti aku kena mati juga. Daripada aku mati dalam keadaan Daripada aku mati dalam keadaan sibuk dengan duniawi, biar aku mati di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang Islam yang yakin. Adapun orang munafik, hati mereka ragu-ragu. Betul ke kalau kita berang kita dapat apa kita nak? Puan Imah belum tentu dapat. Betul ke kalau kita berang kita dapat tempat baik di sisi Allah Ta'ala? Lalu Allah Ta'ala kata, oleh kerana mereka munafik, sampai bila-bilalah mereka ragu-ragu. Boleh? Jadi dalam ayat ni, Allah Ta'ala tegur Nabi, kenapa bagi izin pada orang yang minta izin? Allah kata yang minta izin tu adalah orang munafik. Kerana orang mukmin, bila datang perintah perang, itulah keutamaan masa itu. Boleh semua insya-Allah. Ada satu perkara dalam dunia ni, siapa nak jawab boleh jawab. Minta izin pun salah, tak minta izin pun salah. Siapa tahu? Siapa nak jawab? Boleh unmute kan? Amal Faris. Ya, saya. Apa dia? Dalam dunia ni minta izin salah, tak minta izin pun salah. Apa dia Amal Faris? Lambat. Amal Faris lambat. Lambat pick up. Lambat. Orang lelaki nak kahwin lagi, Ustaz. Apa dia Puan Zaman ni? Kuat sikit. Orang lelaki kalau nak kahwin lagi. Tu jawapan dia Amal. Orang lelaki nak kahwin lagi. Saya nak jawab dah tu. Jawab je lah. Salah. Tapi jawab minta ini pun salah. Cara dia macam mana? Minta maaf. Boleh? Saja gurau, jangan marah. Okey, baik. Kita dah habis kelas. Kita baca Fatihah sekali. Boleh tak? Kita baca Fatihah sekali. Kita niatkan Fatihah kita untuk kesembuhan keluarga Puan Norazila. Suami dia dan anak dia kena COVID. Dan juga keluarga Puan Tenti Seng. Betul Puan Tenti Seng Puan Tenti Seng ada.
Betul Ustaz. Puan kena juga ke COVID? Kami 3 beranak. Lama dah? Baru lagi? Baru lagi. Okey. Jadi Puan Tianti Sen dan kita semua, terutama yang Allah uji dengan COVID ni, baca banyak-banyak ayat 62 surah An-Naml. Banyak-banyak ayat 62 surah An-Naml. Dan juga baca banyak-banyak doa Nabi Ibrahim ketika dicampak dalam api. Apa dia? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jom sekarang kita baca Fatihah dan kita doakan untuk kesembuhan keluarga Puan Tianti Sen dan juga keluarga Puan Norazilah yang tak dapat join malam ni, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya zal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna as-sihhata was-salamah wal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir jami'a umurina fid dunya wal akhirah. Allahumma shfi li usrati Puan Tianti Sen wa usrati Puan Norazilah. Allahumma shfihim anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfina washfi mardal muslimin. Allahumma hfazna wa a'izna min kulli syarrin ma khalaq. Hasbunallahu lima ahammana, hasbunallahu liman adana, hasbunallahu liman makara bina, hasbunallahu liman hasadana, hasbunallahu liman khada'ana, hasbunallahu liman khadalana, hasbunallahu liman asa'a zanna ilaina, hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum. Mohon maaf kalau silap kalau ada. Jumpa lagi minggu depan insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama semua, sama-sama. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.